Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat dilanjutkan lagi perbicaraan kitab Syarah Al-Hikam karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari. Sudah wafat 700 tahun yang lalu. Kita membicarakan kitab yang telah berusia 700 tahun. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari. Kalam hikmah yang ke-57, dan ada juga dalam teks menyatakan kalam hikmah yang ke-56, dan ada juga yang meletakkan sebagai kalam hikmah yang ke-55. Tak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala musannif al-anwaru matayal qulub wal asrar. Cahaya itu merupakan tonggangan, kenderaan bagi kalbu manusia, fikiran dan perasaan manusia untuk menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya-cahaya itu juga merupakan tonggangan, yakni kenderaan bagi roh manusia itu untuk menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari bentangkan kepada kita dua unsur. Unsur yang pertama, qalbu, yang mana qalbu ini orang Melayu terjemahkan hati sanubari. Dan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih wafat pada tahun 505 Hijrah menyatakan qalbu, hati sanubari itu merupakan fikiran manusia, begitu juga perasaan manusia. Fikiran dan perasaan manusia itulah sebenarnya qalbu, hati sanubari manusia. Unsur kedua, roh, yang didatangkan dengan istilah al-asrar, rahsia. Kenapa disebut rahsia? Sukar kita hendak mentakrifkan apa roh itu sebenarnya. Kulir ruhu min amri rabbi. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakan olehmu ya Muhammad, roh itu
adalah urusan pekerjaan Tuhanku. Roh. Unsur yang pertama qalbu, hati, sanubari, fikiran dan perasaan. Unsur kedua roh. Roh. Kita faham makna roh itu. Ya. Kerana diri manusia terdiri daripada 3 unsur. Jasad, qalbu, fikiran dan perasaan, dan yang ketiga roh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surah Al-Waqiah, farauhum wa raihanun wa jannatun na'im. Farauhun wa raihanun. Roh akan diberi kerehatan, fikiran dan perasaan akan diberi kegembiraan, jasad akan menikmati kelazatan di dalam syurga. Itu janji Allah. Farauhum wa raihanun wa jannatun na'im. Roh akan diberi kerehatan. Dah penat roh ni, rehat nanti dalam syurga. Fikiran dan perasaan akan diberi kegembiraan. Selama ni fikiran dan perasaan tak tertahan. Ya, apa yang difikirkan menambahkan bebanan dan tekanan. Begitu juga perasaan, menahan, menanggung kesusahan. Jangan takut nanti dalam syurga fikiran dan perasaan diberikan kegembiraan. Manakala jasad kurus kering kerana menunaikan titah perintah Allah, jasad akan diberi kelazatan, kenikmatan di dalam syurga. Farauhum wa raihanun wa jannatun na'im. Sadaqallahul azim. Baik, di sini Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari tidak nyatakan persoalan jasad, hanya kemukakan 2 unsur. Unsur qalbu, hati, sanubari, fikiran, perasaan, dan unsur roh. Dan dinyatakan oleh Imam Atha'illah Askandari, qalbu, fikiran dan perasaan manusia itu untuk menuju ke hadrat Allah, mendapat keredaan Allah, perlukan kenderaan, tunggangan yang akan membawa fikiran dan perasaan manusia ini ke hadrat Allah, mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Maka fikiran dan perasaan qalbu perlukan tunggangan, perlukan kenderaan. Bukan BMW milik Tuan Haji Kamarun, BMW banyak makan wang, tapi dah second hand, tak beruang. Untuk fikiran dan perasaan ini menuju ke hadrat Allah, perlukan tunggangan, perlukan kenderaan. Apa kenderaannya? Cahaya, nur. Begitu juga roh. Kita ni ada roh. Nak cerita panjang, kita tak tahu sangat tentang roh. Roh untuk menuju ke hadrat Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah. Roh juga perlu ada tunggangan dan kenderaan. Bukan X70. Tunggangan kenderaannya adalah cahaya.
cahaya. Maka bagaimana nak dapat cahaya? Buat pinjaman dengan bank? Tidak. Untuk mendapat cahaya yang merupakan tunggangan dan kenderaan kepada qalbu dan kepada roh menuju ke hadrat Allah, cahaya inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, as-salatu nurun waz-zakatu burhanun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah solat, ibadah sembahyang itu merupakan cahaya. Manakala ibadah zakat, zakat itu merupakan bukti yang nyata sebagai seorang yang benar-benar mencari keredaan Allah. Kerana zakat nampak barangnya. Anak muda kata, apa barang? Barang apa? Ni barang zakat. Tinggal lagi kalau dibayar melalui Majlis Agama Islam dapat resit, boleh mendapat pelepasan daripada LHDN. Berapa peratus saja, tak banyak. Maka ibadah salat ada nilainya. Selain daripada yang Rasulullah sabdakan, as-salatu imaduddin, ibadah sembahyang itu adalah tiang agama. Ibadah sembahyang juga merupakan nur. As-salatu nurun waz-zakatu burhanun. Jadi sebab itulah tidak hanya disyariatkan solat al-maktubah, solat 5 waktu sahaja, tetapi ada di situ qabliyah, ba'diyah. Ada di situ pelbagai jenis-jenis salat sunat. Solat sunat hajat pun ada. Sababuha mutaqaddiman wa sababuha mutaakhiran. Solat sunat hajat yang terdahulu sebab, solat sunat hajat yang terkemudian sebab. Begitu juga yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Maka ibadah solat, baik solat fardu maupun solat sunat, muakkad ke ghairul muakkad ke, maupun solat sunat yang dikategorikan sebagai nafilah ke, nilainya merupakan nur, cahaya. Cahaya itulah nanti akan menjadi tunggangan dan kenderaan kepada fikiran dan perasaan kita menuju ke hadrat Allah. Barulah apa yang Allah firmankan, perdirian, pegangan seorang Islam itu seperti sepohon kayu yang Allah gambarkan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Asluha sabitun, akarnya mencakap ke dalam perut bumi, memegang erat. Walaupun 80,81 Richter gegaran di New Zealand, tetap teguh. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya memegang erat di perut bumi.
dedahanannya mencakap ke langit. Itu pendirian orang yang beriman. Maka menjelaskan bagi orang yang beriman amat istimewa. Ibadah solat fardu maupun solat sunat itu merupakan cahaya, yakni tonggangan kenderaan membawa fikiran dan perasaan orang yang beriman itu menuju ke hadrat Allah, mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah. Begitu juga membawa roh seseorang yang beriman itu menuju ke hadrat Allah. Jika tidak, rohnya liar, rohnya liar seperti binatang buas di muka bumi. Wal'ayazubillah. Jauh. Fikiran melayang. Kenapa fikiran melayang? Asyik nyanyi lagu. Jika aku kaya, jika aku kaya. Melayang nak kaya je, tak payahlah melayang sangat. Fikiran melayang, perasaan tetap tak puas hati. Tetap tak puas hati, sakit hati, makan hati, iri hati, bengkak hati. Tapi belum mati-mati. Habis. Fikiran melayang, perasaan manusia berkecamuk. Kenapa? Kerana tiada tonggangan, tiada kenderaan untuk membawa fikiran dan perasaan. Dulu tanya Imam Za'bah, kalau nak pergi mengundi kan ada kenderaan yang mengutip orang tu, nak pastikan dia mengundi, dan pangkah Haji Hanafi. Ceritanya lah. Jadi kenderaan tak ada. Baik, timbul persoalan, aku sembahyang apa? Tapi kenapa? Tapi kenapa? Aku sembahyang fardu, aku sembahyang sunat. Tapi kenapa? Kenapa? Maka Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah Askandari menyebut di sini Al-Anwar, kalimah jamak plural. Tak cukup dengan satu cahaya. Kita perlukan cahaya yang banyak. Dengan kata lain, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada hamba-hamba yang menjadi pilihannya untuk mendapat rahmat istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 43 surah Al-Ahzab. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Dialah Allah, Tuhan yang merahmati ke atas diri kamu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya Allah merahmati, Allah melimpahkan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Setelah berkali-kali, bertubi-tubi
hamba-hambanya melakukan amal ibadah, berkali-kali, bertubi-tubi melaksanakan solat fardu maupun solat sunat. Tak jemu-jemu solat fardu, tak jemu-jemu solat sunat, lagi dan lagi dan lagi, sampai masanya Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya. Begitu juga para malaikat sebagai saksi yang tak putus-putus memohon pengampunan untuk kamu, wahai orang yang beriman. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kamu keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Kamu dapat kenderaan khas, bukan BMW, kenderaan khas cahaya yang akan membawa menuju ke hadrat Allah. Cahaya yang meloloskan diri daripada kegelapan. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala amat kasih kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka tuan-tuan akan bertanya, sampai bila nak sembahyang? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruskan, teruskan. Bukan bersama dengan TV3. TV7 pun dah diambil oleh TV Didik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruskan mengabdikan diri kepada Tuhanmu sehinggalah sampai kepada keyakinan yang sebenar-benarnya, yaitu kematian. Selagi hayat di kandung badan, salat dan salat dan salat dan salat. Tak faham? Baik. JDT mengalahkan Kedah 2-0. Aku balik, aku tengok, habis nak kuliah tak boleh, tapi bola boleh. Nak kuliah pun kena ada tauliah. Bola tak boleh ada tauliah. Tak apalah. Anak aku tu tengok bola, Walid. Tengok ajalah. Inilah yang boleh aku tengok. Habis dah menang, anak tanya, apa kesimpulan Walid? Kesimpulan aku iaitu Johor banyak membuka peluang, banyak kita kata mencari peluang, mencari-cari peluang, banyak membuka peluang. Maka bila peluang tu dah banyak, harapan cerah untuk melolos gawang lawan. Apabila kita menunaikan solat, maknanya kita membuka peluang dan kita memperbanyakkan peluang sampai masanya lolos juga. Tak faham sudah. Haji Kamarul dia faham kerana dia peminat JDT. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, datanglah istilah dalam bahasa Arab, ilmu tasawuf disebut muraqabah. Muraqabah tu istilah bahasa Melayu ni, muraqabah tu maknanya mencari peluang. Sentiasa memerhatikan peluang yang ada. Tapi kalau tak banyak menghasilkan peluang, kedahlah mengharapkan orang lemah diserang balik.
Tak boleh kalah langkau, kerana kau tak banyak buat peluang. Kena banyak buat peluang, kena banyak menunaikan solat. Apabila kita menunaikan solat fardu ditambah lagi dengan solat sunat, ibaratnya kita membuka peluang dan mencari peluang dan memerhatikan peluang sampai masanya. Itu namanya muraqabah. Muraqabah maknanya memerhati, sentiasa memerhati untuk mendapat peluang yang terbuka hadir di hadapannya. Jadi apabila kita menunaikan salat, berarti kita bermuraqabah kepada Allah. Kita sentiasa mencari peluang untuk mendapat kasih sayang Allah. Baik, ini yang dijelaskan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Asy-Syarh, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa iza faraghta, maka apabila kamu menyelesaikan sesuatu titah perintah Allah, fansab, bangun untuk terus menunaikan lagi perintah-perintah Allah yang lain. Kenapa? Natijahnya wa ila rabbika farghab, kerana kita nak mendapat keredaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ialah setelah maknanya berkali-kali mencuba peluang, barulah Allah limpahkan, kita pun dapat apa yang disebut zauq. Kita mendapat apa yang disebut zuq. Itu anugerah dari Allah. Samaratul iman, kemanisan iman, kelazatan iman, seronoknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, contoh nak cukupkan masa. Anak aku Nazib tu, dia suka buka ulangan yang Johor menang. Suka dibuka, tengok Johor menang apa tu, menang piala apa tah, bukan sumbang sih lah, tu sumbang duit je lah. Piala apa tah tu aku. Dia suka tengok ulangan. Aku cakap, kenapa suka sangat tengok cerita ulangan? Dia kata nak tengok detik-detik yang peluang terbuka, skor gol. Aku cakap, begitulah maknanya kita nak faham. Apabila kita dah sekali Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita, dah dapat kemanisan ibadah, dah dapat kelazatan ibadah, dah dapat khusyuk ibadah, wah, kita berulang-ulang kali. Nak lagi. Habis sekarang ni yang semayang pun malas saja, tak dapat lagi. Tak apa. Jangan fikir kenapa. Nak dapat rahmat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan itu. Kasih sayang Allah. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Sadaqallahul azim. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha
Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in.